مودع 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 يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. مودع مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. مودع 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 يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. مودع مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. مودع 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 يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. مودع مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. والحب دايم يغمرنا
Tadi dengarnya Azamin takbir di Singapura, sekarang di Malaysia. Itulah sekarang ni dah. Sebab ada teknologi ni boleh terbang ke sana sini dah tanpa pasport ni. Laju betul. Kejap takbir kat Singapura, kejap kat Malaysia. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan itulah zaman ni, teknologi ni, mudah-mudahan takbir kita bukan sahaja didengari di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Amin, ya Mudah-mudahan begitu. Jadi Alhamdulillah. Yang penting di langit, Ustaz. Yang penting di langit, betul. Yang penting didengari di langit. Allah. Azamin juga bersama-sama dengan Azamin, saya bukan setakat nampak kopi, saya nampak bungkus kopi terus. dia lain macam sikit. Kita letak gelas saja, dia letak bungkus terus kopi kan. Jadi kita ucapkan terima kasih dulu kepada Intim Coffee yang menaja program kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perniagaan yang dijalankan. Amin. Allahumma amin. Okey, tak mau cakap panjang sebab kita baru mula ni. Jadi seperti biasalah kita mulakan majlis kita ni, biarlah mulanya dengan permulaan yang baik. Tentu sekali lah dengan kita membaca kalam yang terbaik, dan kalam yang terbaik adalah kalam Allah Ta'ala, dan kalamullah yang paling utama adalah Ibu Al-Quran, Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Maka kita persilakan dulu Habib Ali untuk bacakan sedikit dulu ratib Al-Fatihah. Silakan. فاتح من القبول والإقبال وصلى شان ضاربة في الدنيا والآخرة. وجعلنا وإياكم من العائدين وجعلنا وإياكم من الفائزين وجعلنا وإياكم من المقبولين. أن الله تقبل منا الصيام والقيام تلاوة القرآن ولزوم الاستقامة فيما بعد شهر رمضان. يعيد علينا عوائد رمضان علينا وعلى أهلنا وأولادنا وذريتنا وذوينا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء يا أرحم الراحمين. يبارك في هذه الجلسة المباركة، تطول أعمارنا في طاعة الله في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin atas doa tersebut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima niat-niat kita tadi. Bila kita membaca Al-Fatihah tadi tu dengan niat-niat supaya mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah SWT di kalangan orang yang Allah Ta'ala terima segala amalan-amalan kita, dan di kalangan orang yang berjaya dengan sebenar-benar berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kita tadi sebelum kita live tadi, kita punya penerbit di belakang tabir penerbit kita tak nampak di belakang tabirnya ada memasangkan satu lagu, sebenarnya lagu berkaitan dengan berperpisahan dengan Ramadan. Tapi sebelum kita bercerita tentang perpisahan kita dengan Ramadan, selayaknya pada malam Aidilfitri kita amalkan dahulu sunnah sepanjang malam Aidilfitri ini. Sepanjang malam Aidilfitri ini antara sunnahnya adalah kita bertakbir, kita berdoa, kita berselawat kepada Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum kita memanjangkan kita punya perbicaraan tentang perpisahnya kita dengan Ramadan dan bertemunya kita dengan sambutan Aidilfitri ini, apa kata kita takbir dulu bersama-sama, insya-Allah. Semua kita akan bertakbir sepanjang malam ini, insya-Allah. Dan takbir kita akan apa istilahnya, diketuai ke ataupun ditekongi ke? Dibawakan bersama-sama, insya-Allah, oleh Azamin. Sila Min. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Min. Jadi tadi waktu kita mula lafazkan takbir, saya tengok ada orang komen di Facebook, ada yang sedih, ada yang terharu dan sebagainya. Banyak yang buat emoticon nangis pun ada. Jadi kita rasa mungkin ada antara sebabnya adalah kerana berpisahnya juga kita dengan Ramadan sebenarnya. Kan yang saya sebutkan tadi, penerbit kita di belakang tabir tadi memasangkan lagu Muwadda' ya Ramadan. Muwadda' ya Ramadan, maknanya ucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan, kekasih kita yang baru sahaja pergi meninggalkan kita. Entahkan tiba sekali lagi pada tahun depan, entahkan kita ada ataupun tidak pada tahun depan, kita tak tahu, tapi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kita pada bulan Ramadan tahun hadapan, ataupun kalaupun Allah Ta'ala hanya tentukan ajal kita telah tiba sebelum daripada Ramadan, maka Allah kurniakan kita pengampunan, demi pengampunan dan kebebasan daripada api neraka. Allahumma amin. Jadi itulah yang kita sebutkan tadi, sedih. Sebab memang saya perhati, saya tengok di Facebook sekarang ni, Facebook ni sahabat-sahabat kita buatkan dia punya apa dipanggil tu, frame tu cantik, memang terasa rayanya kan, memang dengan bulan bintangnya dan sebagainya ada di sekeliling. Kalau
Habib Ustaz Zul tengok di Zoom ke apa ke memang tak nampak tu, tapi bila kita tengok di Facebook tu cantik sangat-sangat. Memang nampak suasana rayanya, tapi sedih tu tetap ada kerana Ramadan tu baru berlalu pergi, dan entah kita ni diterima ataupun tidak, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan kita pada bulan Ramadan. Jadi biasanya kita timbulkan persoalan yang ini. Jadi bagaimana selayaknya selaku seorang Muslim, seorang beriman, menangisi pemergian Ramadan dalam masa yang sama membesarkan Allah dan bersyukur dengan hadirnya pula Aidilfitri, disunatkan pula untuk kita bergembira. Jadi macam ada konflik kat situ perasaannya. Ada perasaan sedih tapi kemudiannya disunatkan pula untuk bergembira. Kan? Jadi bagaimana begitu konfliknya tu. Jadi kita mungkin minta kepada Habib dulu untuk mulakan jilsah kita pada malam ini untuk bagaimana kita selayaknya sebagai seorang Muslim itu untuk berhadapan dengan situasi begini. Silakan. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Sayyid Abdul Qadir bin Hussein Al-Jufri, hafizahullah ta'ala subhanahu wa ta'ala, nafa'anallah bihi wa bi'ulumih insyaAllah ya rabbal alamin. Ustaz Ramli, lama tak jumpa, apa khabar? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, selalu nampak dekat kaca televisi dan juga YouTube, Masya Allah. Semoga Allah kasih panjang umur semanto, Masya Allah, bermanfaat untuk umat insyaAllah. Amin. Qari kita lama tak jumpa, suaranya merdu, barakallah fi, Ustaz Zamin. Intim, keluarga intim sehat semua, Abdul Rahim, Alhamdulillah. Sehat. Semua sehat, Alhamdulillah. Barakallah fikum. Memang menariknya Ustaz Sayyid Abdul Qadir ya, kita ni di dalam agama kita punya perasaan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perbuatan kita, bukan hanya tutur kata kita. Tapi perasaan itu ada nilainya. Yang positif akan diberi satu penilaian atau ganjaran. Yang sebaliknya pun juga begitu. Kalau kita melihat ada satu orang Ustaz ya, namanya Zaidun Al-Khail. Zaidun Al-Khail. Al-Khail artinya kuda. Satu hari beliau ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa tanda orang itu disayang oleh Allah?" Kata baginda Rasulullah, tanya balik kepada Zaid itu, yakni ingin tahu motifnya kenapa dia tanya soalan itu. Kenapa kamu bertanya wahai Zaid? Apa yang berlaku dalam fikiran kamu, dalam benak hati kamu? Bagaimana keadaanmu? Kata Zaid mengatakan, ya Rasulullah, saya ini suka kepada kebaikan dan suka kepada orang baik. Senang ketika berbuat baik. Dan susah hati bila mana terlepas peluang berbuat baik. Kemudian kata baginda Rasulullah, hasbuk hadza alamatullahi fi man yurid. Kalau cukup, itu tanda orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang akhir tuh ketika dia mengatakan saya susah hati kalau terlepas peluang berbuat baik. Jadi Ramadan yang meninggalkan kita, yang tidak boleh kita dapatkan kemuliaan, fadilah di bulan-bulan yang lain, maka terlepasnya peluang untuk kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan karena perginya bulan Ramadan, maka di sini kita bersedih, dan sedih ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan tadi. Lagi itu Ustaz Sayyid Abdul Qadir, Ustaz Ramli ya. Kita dalam Quran itu ada diceritakan ada sahabat-sahabat Nabi yang datang kepada baginda Rasulullah ketika baginda ingin berjihad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hanya ada badan dan kekuatan, tapi persenjataan tak ada, makanan tak ada, bekal untuk bawa dalam perjuangan itu tak ada. Maka kata baginda Rasulullah SAW, katanya, qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya tak ada apa yang boleh saya bagi kepada kamu untuk kamu boleh ikut bersama dengan saya dalam jihad, dalam peperangan ini. Tak ada bekalan yang saya boleh bekalkan kepada kamu, sementara dalam jihad diperlukan bekalan. Jadi orang yang datang tadi meminta dibawa bersama dengan Rasulullah dalam perjuangan, namun
meminta bekal kepada Nabi dan Nabi tidak boleh membawanya karena tak ada bekal yang boleh diberikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Yani mereka kembali daripada tempatnya Nabi dalam keadaan menangis karena tak dapat join dengan Nabi dalam perjuangan itu karena sedih tak dapat ikut serta. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedih karena terlepas daripada peluang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan itu bergantung kepada motifnya apa di sini. Dahulu salaf Sayyidah dengan Ustaz Azul, dahulu kalau sudah penghujung bulan Ramadan, Ustaz Sayyid Abdul Qadir tadi ada sebutkan muwadda ya Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan, itu diungkapkan dengan nada sedih sehingga di masjid itu dipenuhi dengan tangisan air mata. Ada di antara ada di antara mereka yang tidak dapat menahan suaranya untuk menangis pada malam itu, sehingga didengar di sini menangis, situ menangis karena terpisah dengan bulan Ramadan. Namun pada masa yang sama mereka tidak berhenti dengan perasaan sedih sahaja, tetapi diiringi dengan rasa gembira. Kegembiraan itu juga ada motifnya yang positif, yang baik. Seperti mana sedih kepada kebaikan diberi pahala, gembira dengan kebaikan pun juga ada pahalanya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan anugerah Allah dan rahmat Allah yang diberikan, bergembiralah kamu. Demikian lebih baik daripada apa saja yang kamu kumpulkan. Jadi bergembira di malam hari raya atau di malam terakhir atau pada malam hari raya sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Sayyid Abdul Qadir, Lailatul Jaizah, yakni malam untuk kita mendapatkan anugerah, yakni kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian daripada dosa, kita kembali dengan kemenangan, kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Kesemua itu adalah bahagian dari satu jaizah, hadiah yang besar diberikan oleh Allah. Maka di situ kita bergembira, di situ kita berseronok, disebabkan bukan karena perginya Ramadan, tetapi karena anugerah, hadiah, jaizah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seperti mana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan ibadah puasa. Sudah selesai, litukabbirullaha, bertakbir, menghidupkan malam hari raya dengan takbir, dengan gembira, dan wala'allakum tashkurun, dan kamu bersyukur. Di sini adalah kegembiraan yang perlu wujud kepada seseorang. Dan yang perlu juga kita ada ya, keadaan selain daripada rasa berpisah, sedih karena berpisah dengan bulan Ramadan, juga bergembira dengan datangnya Syawal dengan kemenangan dan jaizah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting juga bagi kita adanya harapan. Adanya harapan. Selain daripada kita sedih berpisah, kita berharap untuk berjumpa sekali lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Makanya kita kemudian di Malaysia atau di Nusantara ini secara amnya, kita kalau mengucapkan tahniah kadang-kadang sebutkan minal aidin, ya, semoga kita termasuk orang yang kembali, aidin, kembali. Maksudnya di sini kembali adalah ada dua maksud, ya, kembali kepada fitrah dan juga kembali kepada Ramadan yang akan datang. Kembali kepada fitrah, yakni kembali kepada kesucian manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Penghujung bulan Ramadan ketika masuk hari raya Idul Fitri, dihapus dosa-dosa hamba-hamba Allah, kembali kepada suci dan fitrah, yakni seakan-akan bayi yang baru lahir. Termasuk daripada harapan juga minal aidin, kembali kepada Ramadan yang akan datang insya-Allah. Maka harapan itu akan dilihat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena berharap kepada kebaikan. Dan juga yang terakhir bagi saya mungkin yang menjadi pedoman bagi kita di dalam meninggalkan bulan Ramadan, selain bersedih, selain bergembira, adalah azam untuk istiqamah. Azam untuk istiqamah. Apa yang kita biasa lakukan di bulan Ramadan, jadikan hari-hari lain di luar bulan Ramadan macam Ramadan juga.
sehingga kita berada dalam suasana, membentuk suasana Ramadan dalam keseharian kehidupan kita walaupun berada di bulan apa saja. Hadza yang mungkin jadi pedoman bagi kita untuk meninggalkan Ramadan. Jadi tinggalkan Ramadan dalam keadaan sedih, dalam keadaan risau, bimbang dengan apa masa-masa yang berlalu yang kita mungkin tidak penuhi, juga risau bimbang Ramadan akan datang entah ada ataupun tidak. Dalam masa yang sama risau bimbang itu disekalikan juga dengan harapan ar-raja, al-khauf dan ar-raja yang cukup dipanggil adunannya yang lengkap, maka menjadikan seorang mukmin itu benar-benar mukmin yang sejati. Ada al-khauf dan juga ada raja di situ, dan harapan itu yang menyebabkan juga kita bergembira ada esok mudah-mudahan, sebab kita bergembira pada hari raya. Kerana mudah-mudahan kita berharap Allah Ta'ala telah terima segala amalan kita sepanjang 30 hari Ramadan yang berlalu. Kita pun jadi happy, jadi seronok. Tapi yang Habib sebutkan di awal tadi juga, maknanya perasaan itu juga diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita diperintahkan juga untuk bergembira tu. Jadi gembira itu sendiri pun adalah ibadah. Kan? Banyak ibadah yang memerlukan kepada mungkin keletihan fizikal dan sebagainya. Banyak ibadah yang menuntut kepada sesuatu yang banyak orang tak suka, nafsu tak suka. Nafsu dia tak minat kepada ibadah, banyak ibadah yang dia tak suka. Tapi yang ibadah raya ni dia special sikit. Dia gembira, dia gembira tapi dapat pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang beroleh pahala yang maksima. Bukan saja pada bulan Ramadan, bahkan pada Aidilfitri kita ini. Ustaz Zul, ada persoalan yang biasa juga pada malam-malam gini, malam raya ni. Sebenarnya petang tadi pun saya ada sebutkan dalam WhatsApp group kita, tak tahu Ustaz baca ke tidak, pasal siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah Ta'ala tidak akan matikan hatinya pada hari yang hati-hati yang lain itu mati. Jadi hadis ini dia adalah hadis kan, walaupun Imam An-Nawawi contohnya mengatakan hadis ini dhaif, tapi dhaif yang boleh diamalkan, bukannya dhaif yang bersangatan ataupun yang maudhu', yang palsu. Jadi boleh disebarkan, bahkan diamalkan pun oleh para ulama. Jadi cumanya kita bukan kita nak bincang dari sudut takhrij hadisnya, tapi kita bincang dari sudut pengertiannya. Jadi malam begini ni kita sambut hari raya, alhamdulillah, dan kita menghidupkan malam ini insya-Allah dengan takbir dan sebagainya. Tapi kenapa dikaitan antara malam raya ini dengan hati yang mati ataupun hati yang hidup? Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang hidup berpanjangan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri yang sebenarnya yang lebih layak menjawab soalannya sendiri. Tetapi saya pun masuk dalam kotak Zoom ni sebab rindu dengan Habib Ali Zainal Abidin ya. Masya-Allah, saya kalau duduk masa tausiah dalam program lebih suka sebenarnya mendengar daripada saya sendiri yang fakir lagi dhaif ini ya. Biasanya duduk kat sebelah Nur Hazami, nanti suara dia sedap pula. Yang ni tausiahnya sedap pula. Saya tu duduk macam sandwich kat tengah-tengahnya. Jadi orang yang hanya mengharapkan keredaan Allah ya. Apa tidaknya sebentar tadi pun kita dah mendengar ya, dan itu adalah saya kira siraman kepada hati. Apa yang Habib Ali sebutkan sebentar tadi, dia adalah siraman pada hati kita. Dan mungkinlah sedikit-sedikit untuk kita menokok tambah dalam suasana yang disebutkan tadi dalam hadis tersebut, yang apapun perbahasannya tetapi maknanya sahih ya, maknanya sahih. Kerana apa? Sebab memang kita dapati terutamanya kita di akhir zaman seolah-olah malam raya ni malam yang manusia mematikan hati-hati mereka. Kerana mungkin sebab daripada awal puasa umat ini tak nampak dan tak tahu, saya mungkin saya juga termasuk di dalamnya, ialah kita juga tak dapat nak memahami apa yang Allah nak daripada kita dengan ibadah puasa itu. Sebab itulah kita biasa didengarkan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Apabila Allah nak seseorang itu jadi baik, maknanya baik pada pandangan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala faqihkan kita tentang agama. Apabila kita berpuasa, Allah faqihkan kita tentang puasa.
Bila kita menyambut Aid, Allah faqihkan kita tentang bagaimana menyambut Aid. Sebab benar semua yang saya kasihi terutama masya-Allah Habib saya panggil Habib ni sebab gawah Mal Habib ni rupanya gawah Mal Habib ni sedap lah Ustaz Said. Kita latih tu tak berapa sedap rupanya. Betul, jadi bila betul. gawah Mal Habib tu dia dengar tu jadi macam sedap je kan. Tapi jangan pun terima kasih pada Intim Coffee sebab dia beri kopi yang baik, insya-Allah khasiatnya yang baik insya-Allah ya. Jadi kita dapati Said Malik manusia ni dia masuk ke dalam puasa dalam keadaan dia tak tahu kenapa dia melakukan siam itu dan apabila manusia tidak tahu kenapa mereka siam, apatah lagi mereka lebih confused tentang apa itu Aid sebab matlamat adanya Aid kerana adanya siam. Jadi kalau siam tu falsafahnya sendiri manusia tak jelas, maka Aid akan jadi lebih tak jelas. Ini mungkin sedikit komentar sosial lah kita kata. Hari raya ikon yang biasanya ikon dia ada iconic. Ikon tu gambar-gambar arca-arca yang bila raya ini hanya sekadar orang kata luahan kecil tak perlu ada tindakan apa-apa. Biasanya raya ikonnya ketupat. Ikonnya pelita, lemang Jadi seolah-olah masyarakat ni faham itulah sebab ikon ni ialah satu dia adalah refleksi kepada keseluruhan makna. Baru kita boleh letak menjadi ikon. Jadi kalau ikon raya adalah ketupat, orang awam faham raya adalah makan. Gembira itu adalah makan. Apatah lagi lemang lah esok bercun dan segala macam menjadikan akhirnya manusia dia keliru di dalam peta dalam minda dia sendiri. Maknanya sebab kita faham bahawa minda ini adalah objek sebenar. Apa yang manusia lakukan hanya bayang-bayang. Apabila objek telah mula bengkok, kita tak pernah boleh harap maka bayang akan jadi lurus. Jadi kita dapati ialah bila kita kata manusia kata gembira. Jadi orang membuat persepsi sendiri gembira. Gembira sebab selama ni tak boleh makan, alhamdulillah boleh makan. Gembira selama ni macam-macam kekangan daripada Allah, sekarang dah bebas sebebas-bebasnya. Maaf cakap dulu nasib baik ni bukan musim PKP. Ada movie yang memang ditayangkan pada raya pertama. Kita tak boleh nak bayang sambutan raya pakai baju Melayu, bawa kawan-kawan anak beranak tengok wayang. Tetapi sebab definisi gembira itu ditafsirkan oleh orang awam. Sebab tu saya katakan tadi makna hadis itu adalah sahih sangat walaupun nak kiralah bincanglah tentang sanadnya, bincanglah tentang apa mungkin dhaif ataupun, tetapi yang pastinya adalah memang kalaulah tidak disuluh dengan suluhan faqih yang sebenar, manusia akan bergembira mengikut persepsi dia sendiri. Jadi sebab itulah saya kira alhamdulillah setidaknya usaha kecil kita pada malam ini mengajak kita semua untuk melihat kenapa kita gembira. Kenapa kita gembira, dan sebenarnya apa yang Habib sebutkan tadi sebenarnya dah bagi ramuan cukup dah, lemak berkrim dah sebenarnya untuk memahami kenapa kita bergembira. Kalau kita tarawih sampai nak dapatkan keredaan Allah, berpayah kita tegak, terhuyung hayang sebab mengantuk. Tapi Habib bagi tahu kita masukkan saja perasaan gembira itu pun dah mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan itu semua yang saya kasih sekalian kerana itulah betul bila sebut minal aid minal aidina wal faizina sebab kita tak sebut perkataan selain daripada faiz sebab faiz ni pastinya kalau mungkin bahasa mudah bagi kita orang awam ni kalaulah muflih ataupun golongan bila hayya alal falah adalah kejayaan pada menuju jalan dia menuju jalan. Dalam Al-Quran pun, dalam azan pun, falah itu adalah merujuk kepada berjayanya kita melalui jalan-jalan kejayaan itu. Tetapi faiz adalah kejayaan merujuk pada destinasi. Dia adalah destinasi. Jadi kalaulah minal faizin, kita sedang berada pada destinasi,
Jadi kena toleh balik ke belakang. Maknanya aku ini betulkah berjaya sebab faizin adalah destinasi setelah orang itu melalui proses. So, kalau dia tak melalui proses, macam mana dia boleh kata aku faizin pada hari ini ya? Jadi sebab itu rakan-rakan yang lain ya, tentulah semua yang saya kasih sekalian, pada malam ni terbaik adalah kita bermuhasabah sebab akhirnya ya, puasa yang kita buat itu, ibadah puasa itu tak lain tak bukan adalah untuk memberi cahaya kepada hati dengan proses mendidik hawa nafsu. Itu je falsafah paling mudah yang kita dapati. Tadi Habib telah menyebutkan bahawa kita ni lahir bersama dengan fitrah yang sangat bersih ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah, dalam hadis Nabi yang kita semua sebut selalu. Maknanya lahir manusia itu ada fitrah, dan fitrah itu dia suka benda baik ya. Fitrah macam hadis yang juga Habib sebutkan sebentar tadi ya. Kemudian fitrah itu juga dia benci dan tak suka pada benda tak baik. Tetapi bila kita lahir ke atas muka bumi ya, mula-mula yang mungkin yang menggelincirkan fitrahnya adalah ibunya, ayahnya dalam hadis Nabi tersebut, menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, Majusi. Tetapi itu peringkat awal usia. Tetapi bila manusia lebih berkembang, lebih banyak benda-benda yang lain yang menggelincirkan mereka daripada fitrah. Dan yang paling banyak menggelincirkan manusia adalah nafsu mereka sendiri. Nafsu mereka sendiri. Maka nafsu itulah yang menjadikan manusia tergelincir, kemudian melakukan dosa, dan setiap dosa yang kita lakukan memberi bintik pada hati kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya soal hati juga. Sebab tu cuba bayang pada malam yang sepatutnya kita dalam berada di destinasi kejayaan, tetapi pada malam itu dicemarkan hati dengan tak memahami kenapa kita patut bergembira atas kejayaan, apakah kejayaan ini, maka kita khawatiri, maknanya hati manusia yang dah mula kelihatan nak bersih di bulan Ramadan tersebut, pada momen yang paling penting, tiba-tiba kita cemarkan dan rosakkan dan kotorkan kembali, maka akhirnya kita balik, kita jauh daripada fitrah. Dan dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang faiz adalah tentang taqwa, dan faiz banyak merujuk kepada orang yang masuk dalam syurga, kejayaan sebenar. Dan kalau kita lihat imam ketika berkhutbah menyebutkan ittaqullah ya, dicirikan takwa itu adalah melaksanakan yang disuruh, meninggal apa yang dilarang. Fitrah manusia suka kepada benda baik yang disuruh oleh Allah. Fitrah semula jadi, dia secara otomatis dia rasa tak suka pada benda tak baik sebab Allah hanya melarang kita benda yang tak baik. Jadi bertemu pada ketika itu, dan akhirnya sasarannya betul lah pada Al-Fadhil Ustaz Said, maknanya hati manusia itu. Dan malam ni kalaulah tiba-tiba kita bukan bertakbir, bukan berselawat, bukan bertasbih, bukan beristighfar, bukan duduk dalam majlis ilmu, dan kemudian kita lara dengan rancangan-rancangan, kita lara dengan mungkin duk main tiba-tiba bunga api dan segala macam, dan kita menterjemahkan kegembiraan itu mematikan hati, dan kita harap kita terkecuali daripada perkara itu dengan cara kita duduk dalam gahwah ma'al Habib, insya-Allah. Itulah sedikit sebenarnya untuk diri saya sendiri, itu yang terutama. Moga hati kita semuanya hidup dengan siraman air yang diberikan oleh Ustaz Zul tadi tu. Allah. Amin. Jadi hati yang hidup itu mungkin kita panggil tadi kelangsungan daripada Ramadan. Ramadan yang telah dibersihkan hati, Ustaz Zul sebut tadi. Jangan dikotori pula pada malam Aidilfitri. Dan tadi Ustaz bila sebut tadi, saya terbayangkan hadis yang kata syaitan yang dibelenggu tu. Jadi syaitan tu kan diikat, dibelenggu pada bulan Ramadan. Jadi habis saja Ramadan dia akan enjoy, kan, happy, yahoo kan. Jadi bila Ustaz kaitkan dengan manusia yang sifatnya begitu tu, ya Allah, risau, seram kita. Takut kita bila manusia yang sifatnya begitu dalam bulan Ramadan seolah-olah macam dikongkong, diikat, ditekan dan sebagainya. Habis bulan Ramadan dia jadi happy kerana lepas daripada segala kongkongan itu. Jadi dia berbalik kepada hati, kan? Hati yang hidup ataupun tidak. Hati yang hidup dia tidak akan rasa begitu. Jadi sebelum kita pergi jauh lagi, insyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan selang-selikan dengan takbir, sebab memang itulah sunnah kita sepanjang malam ni, malam raya
ni sepanjang malam sebenarnya bagi mereka yang duduk-duduk di rumah, buat apa pun dekat rumah tu sambil-sambil ganti langsir ke, sambil bakar lemang ke, sambil masak rendang ke, pun teruslah bertakbir. Sebenarnya kan sunnah takbir itu jangan kita lepaskan sampailah kepada esok pagi sebelum kita solat sunat Aidilfitri. Jadi kita bertakbir sekali lagi, kita silakan Men, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kathiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar.
Mudah-mudahan takbir-takbir tadi itu berjaya menghidupkan hati-hati kita semua. Hati-hati kita yang merindui kepada bulan Ramadan dan menghidupkan pula hati kita pada hari yang mati hati-hati manusia yang lain. Jadi kita teruskan pada malam ni, kita macam disebutkan oleh Habib tadi di awal. Kita hendak menyambutnya biarlah mendapat pahala. Maknanya gembira kita itu pun biarlah dapat pahala. Dan Ustaz Zul sebutkan tadi, raya ini hati manusia yang hidup apabila apa dia faham. Yang disebutkan dalam hadis sebagai faqih. Maknanya faham sungguh-sungguh. Faham sungguh-sungguh berkenaan dengan agama, faham sungguh-sungguh tentang Ramadan dan faham sungguh-sungguh tentang Eid, maka dia akan dapat hati yang hidup pada hari raya. Adanya sebab dia faham sungguh-sungguh. Itulah sebabnya juga apa yang kita lakukan pada malam ni yang dianjurkan oleh Pertubuhan Ikatan Ilmuwan Ahlussunnah wal Jamaah Malaysia ataupun Islami anjurkan macam-macam program, dan antaranya program Dahwah with Habib ini mudah-mudahan untuk memberikan faham. Mudah-mudahan kita semua faham betul-betul tentang agama kita. Jadi mudah-mudahan itulah tujuannya. Jadi malam ini, mula dari malam ini sampailah ke esok, hanya 24 jam kita berada di dalam Aidilfitri itu. Apakah dia sunnah-sunnahnya, kita persilakan dulu Habib untuk mungkin terangkan kepada kita apa yang kita boleh amalkan. Ada beberapa yang mungkin tak boleh, contohnya pergi semayang raya tak ramai yang dapat pergi kan, pergi jalan lain, balik jalan lain, itu semua dah kurang tahun ni kan. Tapi mungkin banyak lagi sebenarnya sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan, dan bagaimana kita nak motivate diri kita untuk melakukan sunnah ni walaupun kita berada di rumah, tak balik kampung tahun ni. Silakan. Jazakumullah khair. Memang kali ini agak berbeza dengan kebiasaan tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi innamal a'mal binniyat. Setiap amal akan dinilai dengan niatnya. InsyaAllah kalau kita sudah niat awal-awal, kalau datang hari raya nak datang dengan berjalan kaki daripada jalan pergi dengan berbeza jalan, insyaAllah niatnya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang ada daripada sunnah-sunnah yang ada perlu untuk kita ambil peluang, seperti mana tadi hadis yang antum bawakan dan dikupas oleh Ustaz Dzurramli, membuka kepada kita minda bagaimana agama ini perlu dihayati dan difahami, bukan hanya dilakukan tanpa penghayatan, tetapi akan menyentuh kepada hati dan jiwa kita kalau agama ini dilaksanakan dengan penuh penghayatan dan juga pemahaman. Di antaranya adalah yang disebutkan tadi oleh Ustaz Dzurramli berkenaan dengan adab yang paling penting untuk kita atau sunnah yang paling penting menghadapi hari raya ini adalah memahami objektif hari raya itu sendiri, kenapa dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dinyatakan di dalam Al-Quran pada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yani bila mana selesai berpuasa, otomatis masuk hari raya. Apa tujuannya seorang itu merayakan hari raya? Ini adab yang pertamanya adalah ta'zimus syiar. Membesarkan syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala hari raya, walitukabbirullaha, yani membesarkan Allah. Membesarkan maksudnya ada dua makna ya, membesarkan Allah di sini bila mana hari raya tiba. Di antaranya adalah at-takbir, sebagaimana tadi Al-Fadil Ustaz Hazamin serukan dengan suaranya yang merdu, membawa kepada hati ini tersentuh dengan suaranya. Barakallahu fi. Membesarkan Allah maksudnya adalah, salah satunya adalah bertakbir sebagaimana dilakukan sebentar tadi ya. Makna yang kedua daripada walitukabbirullaha, yakni membesarkan Allah khususnya pada malam hari raya, adalah bila mana sudah selesai daripada satu ibadah, yang ibadah itu membesarkan Allah, berpindahlah kepada ibadah yang lain yang juga membesarkan Allah. Yani bila mana selesai daripada satu ibadah puasa, di mana itu adalah membesarkan Allah dengan taatnya kita kepada Allah, maka selesai tukmilul iddata,
Selesai sempurna puasa Ramadan, walitukabbirullaha. Besarkan Allah ketika selesai daripada Ramadan dengan ibadah yang lainnya. Jadi dengan demikian tidak ada ibadah ini hanya terhad kepada musim tertentu. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai daripada satu ibadah, mulakan dengan ibadah yang lainnya. Sehingga itulah realiti manusia dicipta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdikan diri, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang hayatnya manusia hidup berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyikapi hari raya yang pertama adalah ianya adalah satu syiar yang perlu untuk dibesarkan dalam hati kita. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiar Allah bahagian daripada ketakwaan di dalam hati. Maka sikapilah dengan adab yang pertama dengan datanya Syawal ini adalah dengan membesarkan Allah, berazam untuk berbuat kebaikan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, ulama mengatakan bahwasanya menghidupkan membesarkan atau adab di dalam hari raya adalah menghidupkan malam, sebagaimana tadi dikatakan. Ada yang mengatakan dengan menghidupkan separuh malam dengan berbagai macam aktiviti ibadah, ataupun dengan menjaga sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. At least paling tidak dua perkara itu dijaga. Itu bahagian daripada adab yang perlu dilakukan ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Dan juga takbir setiap saat, baik setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, ataupun dalam keadaan berubah suasana daripada satu tempat ke tempat yang lain, berpindah daripada bilik ke ruang tengah, ruang tamu, dihidupkan rumah itu dengan bertakbir. Takbir ini berterusan sampai kepada seseorang itu menuju ke tempat sholatnya sepanjang perjalanan. Yalah, kalau kita daripada bilik nak pergi ke ruang tamu contohnya, ambillah peluang, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Takbir daripada bilik ke, daripada belakang ke, datang ke ruang tamu untuk salat sambil bertakbir supaya mendapat fadilah sunnah itu sendiri. Dan digalakkan juga Ustaz Sayyid ya, dengan Ustaz Zul, kita berhias. Kita digalakkan berhias, pakai wangi-wangian, pakai baju yang cantik, yakni menampakkan kegembiraan walaupun dengan kita punya penampilan. Saya mungkin kongsikan satu hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika bersama dengan baginda Rasulullah, nampak ada orang jual kain sutra. Kemudian kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kain ini cantik, baik kalau engkau membelinya dan dipakai untuk hari raya, kata Sayyidina Umar. Kemudian kata baginda Rasulullah, pakaian ini atau kain ini adalah yang memakainya tak ada nasib yang baik di akhirat. Disebabkan kain sutra hukumnya haram bagi laki-laki. Kemudian selesai daripada satu urusan bersama dengan Sayyidina Umar, Nabi keluar balik dan Nabi beli kain itu, dihadiahkan kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun heran, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan kain ini adalah yang memakainya tak memiliki nasib yang baik di akhirat, tapi engkau beli dan beri kepada aku. Kata Nabi, aku tidak memberi kepada engkau untuk kamu pakai, tetapi untuk kamu jual, atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya yang boleh dimanfaatkan. Tak semestinya kain sutra dibeli untuk dipakai, mungkin digunakan hal-hal yang lainnya yang diperbolehkan di dalam syarak, mungkin istrinya, atau mungkin bagi perempuan hukumnya adalah diperbolehkan. Maka asyahid dalam hadis ini adalah Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, alangkah baiknya kalau dipakai pada hari raya. Nabi tak komplain pasal memakai berhiasnya pada hari raya, tapi hukum memakai sutranya yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Sehingga dalam hadis dinyatakan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau tiba hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dia pakai baju yang tercantik khusus untuk pada hari raya. Ini menyikapi hari raya sebagai satu syiar, sehingga hati kita membesarkan, luaran fisikal kita pun juga menampakkan keindahan sebagai menyambut hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pakai wangi-wangian, pakai Jadi baju yang cantik. walau raya di rumah kan? Ya, walaupun Ya kan? Walau raya di rumah. Nah, Ya. karena sunnahnya itu sambutan hari rayanya. Tak semestinya di masjid atau di padang ketika sholat hari raya dilaksanakan. Yang utama itu menyikapi hari rayanya. Di mana saja, maka fadilah berhias itu sendiri akan diberi pahala oleh Allah SWT. Walaupun tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berhias sampai membazir atau memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian tentunya sholat hari raya pun digalakkan. Kita semua sedia maklum, Ustaz Syed ya, Ustaz Zul, dengan SOP yang sudah dibuat dan khutbah pun sudah diedarkan bagi sesiapa yang mampu untuk sholat di rumah dan mengimamkan dengan khutbahnya sekali, khususnya ayah atau suami berusaha untuk menjadi khatib, menjadi pemimpin di rumahnya sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Alangkah baiknya kalau diimarahkan rumah itu dengan dengan salat hari raya dan juga khutbah mengikut. Kalau tak boleh lancar dalam khutbah, boleh pakai teks untuk membacanya supaya mendapat lengkap fadilah salat pada hari raya. Kemudian yang digalakkan juga Ustaz Sayyidah tahniah. Untuk kita mengucapkan tahniah kepada sesama kita, ya, saling mempererat hubungan dengan at-tahani, saling mengucapkan tahniah. As-sahabah dahulu mengatakan bahwasanya mengucapkan kalau hari raya, mengucapkan tahniah, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kamu dan juga ibadah kami, yakni selama bulan Ramadan. Dan juga perkara yang penting juga itu diraihkan pada hari raya, adab-adabnya adalah kalau dulu atau kebiasaannya kalau nak pergi ke masjid, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu, khususnya pada hari raya Idul Fitri, supaya beza dengan hari-hari puasa Ramadan. Jadi sebelum pergi sholat disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Baginda Rasulullah SAW katanya kalau hari raya Idul Fitri, makan dulu beberapa korma. Jumlah biji korma itu witir, ganjil, 3 ke, tapi jangan 91. Nanti ganjil juga. Larang nak pergi nanti. Makan untuk membezakan dengan hari sebelumnya, hari Ramadan, makan terlebih dahulu, witir, disunahkan korma, barulah keluar. Walaupun kita tak keluar daripada rumah pun juga standby dekat bilik itu korma, untuk pergi ke ruang tamu untuk berkhutbah supaya dapat fadilah. Memulakan dengan makan sebelum menuju melakukan salat Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah yang penting juga adalah bersilaturahim. Bersilaturahim. Ya, mungkin sekarang dengan kondisi PKPB ada batasan-batasan tertentu. Silaturahim tak selalunya dengan dengan physical datang, tapi dengan kita boleh bersilaturahim dengan Al-Fadhil Ustaz Zul, Ustaz Syed, dengan Ustaz Hazamin melalui Zoom ini. Kemudahan demi kemudahan teknologi memudahkan kita bersilaturahim. Dihormati apa yang menjadi keputusan daripada pihak authority untuk keselamatan kita bersama, namun silaturahim masih boleh terlaksana juga melalui media sosial, SMS, telepon dan seumpamanya. Lebih kurang perkara itu yang mungkin menjadi dan yang terakhir Ustaz ya, untuk mungkin sebelum saya terlupa, mandi untuk hari raya, sambutan hari raya. Walaupun digalakkan mandi daripada saat pertengahan malam, tapi disunahkan kalau nak melakukan salat, disitulah disunahkan untuk mandi, fadilah atau sunnah mandi pada hari raya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Dan mungkin anda boleh tambah sedikit dari segi fiqh mandi tadi itu, sebab ada banyak soalan yang ditanya dan anda pun tulis tadi di Instagram, di Facebook tentang mandi sunnah hari raya ini turut disunnahkan kepada mereka yang tidak menunaikan solat. Maknanya wanita yang uzur, ma'zurah, wanita yang uzur juga tetap disunatkan untuk mandi raya. Berbeza dengan mandi Jumaat. Mandi Jumaat hanya dikhususkan kepada mereka yang pergi menunaikan solat Jumaat. Mandi hari raya disunatkan untuk semua, bahkan yang belum mumayyiz sekalipun. Maknanya budak kecil yang belum mumayyiz pun dimandikan, boleh diniatkan mandi raya. Sampai gitu sekali.
Dan satu lagi yang ramai baru tahu, dia kata waktunya, waktu mandi raya bermula dari pertengahan malam macam Habib sebut tadi, tapi dia berakhir sampai waktu sebelum maghrib, maknanya terbenamnya matahari hari raya. Jadi kata kalau ada orang dia tertidur contohnya pada waktu pagi raya, dia bangun dah tengah hari. Dah tengah hari. Jadi kalau dia bangun tengah hari, dia mandi, tetap dia boleh niatkan mandi sunnah Aidilfitri. Jadi maknanya peluang untuk mendapatkan pahala sunnah mandi hari raya tu memang sangat besar. Yang keduanya ada soalan di Facebook. Ada yang kata tadi bila disebutkan tentang menghidupkan malam hari raya itu paling kurang dengan solat isyak secara berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Ada yang sebutkan, dia kata dia cuma duduk dengan anak perempuannya berdua dan anak perempuannya pula makzurah. Maka dia tak dapat kawan berjemaah, hanya sembahyang sendirian. Jadi kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala mengiranya sebagai menghidupkan malam hari raya. Sebab bukan sengaja-sengaja tak nak berjemaah. Kan? Niat dalam hati tu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala faham. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Okey. Jadi itu sedikit mudah-mudahan sunnah yang kita boleh amalkan malam ini dan juga sampailah esok petang. Dan jangan lupa banyakkan berdoa, mungkin banyakkan berdoa kerana ini adalah salah satu daripada malam yang doa mustajab. Jadi banyakkan berdoa insya-Allah. Okey, kita terus pergi kepada Ustaz Zul. Kita berbincang tentang Ramadan baru saja berlalu, baru 3 jam 20 minit baru berlalu meninggalkan kita. Dan macam Ustaz Zul sebut tadi, ada orang yang bila habis saja Ramadan dia terus enjoy, dia terus happy, seronok dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana kita dengan selepas Ramadan, perancangan kita kan, bagaimana agaknya kita nak merancang hari-hari yang berikutnya. Besok dah tak ada tarawih, malam ni dah tak ada tarawih, besok dah tak ada puasa. Malam ni dah tak ada tarawih, besok dah tak ada puasa. Mungkin bacaan Quran pun dah mula menurun. Apa-apalah, hanya ibadat-ibadat pada bulan Ramadan tu dah mula turun. Jadi maza ataupun apakah keadaan kita selepas daripada Ramadan? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih Al-Fadil, ya, saya kasihi Ustaz Said Qadir, ya, guru saya Habib Ali, ya insyaAllah, yang sebentar saya juga Hazamin, ya, saya nak amal lah nasihat ataupun supaya sebelum orang lain amal, saya nak amal lah dulu, ya. Tahniah tadi yang kita nak bagi tadi, ya. Jadi saya nak ucapkan kepada semua, taqabbalallah minna wa minkum. Ya. Jadi rakan-rakan yang menonton ni lepas ini terus amal lah, tadi dah diajar oleh Habib Ali supaya kita mengamalkannya dan jadikanlah dia amalan, ya. Dan itu juga mungkin nak menjawab apa yang Al-Fadhil Ustaz Said tanyakan kepada saya, madza ba'da Ramadan, apa yang kita nak buat lepas Ramadan, ya. Sebenarnya saya kira patutlah, ya, salafus soleh itu berakhir saja Ramadan, ucapan itu adalah merupakan doa yang memang bersungguh-sungguh, kerana kesan peribadi kita, kesan hati kita sesudah Ramadan bergantung sejauh mana amal kita di bulan Ramadan tu diterima oleh Allah, ya. Kita dah buat, tetapi kesannya adalah apabila Allah terima amalan kita. Saya pernah tazkirah di satu masjid dulu masa beberapa tahun yang sudah, ya, lepas tarawih, kerana mungkin imam dan jamaah memahami kenapa penting sangat, ya, ucapan yang tadi Al-Fadhil Habib minta kita duk amal sebenarnya. Imam duk baca doa, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'il maqbulin wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Dan saya dapat rasa gema dalam masjid yang tak besar tersebut, bunyi orang menangis teresak-esak bila sebut, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan su'ada, orang-orang yang bertuah, orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia gembira. Siapa mereka itu? Maqbulin. Maknanya mereka buat amal dan amal mereka makbul. Mereka baca Quran mereka makbul. Mereka tarawih mereka makbul. Mereka sedekah mereka makbul.
Dan itulah yang sebenarnya terpenting. Kemudian tangisan jadi lebih berat apabila dibacakan wala taj'alnallahumma minal ashqiya. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami daripada golongan orang-orang yang celaka, ya Allah. Al-mardudin. Mardud ni ialah orang yang buat tapi tak diterima. Bukan tak buat, ya. Itu yang saya kira kita sentiasa bila Allah kata watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal. Bukannya seorang puasa seorang tak puasa, bukannya seorang sedekah seorang tak sedekah, dua puasa, dua sedekah, dua baca Quran. Tetapi ada yang makbulin, ada yang mardudin. Mana kita merayu, kita merintih, kita menangis. Bahkan saya pernah melihat Ibn Abbas berkata, para salafus soleh itu 6 bulan kemudian mereka masih lagi memohon pada Allah agar kehangatan Ramadan itu, agar ibadah di Ramadan itu akan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Jadi ruh ucapan yang disebut oleh Habib Al-Fadhil Habib tadi, yang guru kita tadi, supaya kita mengamalkan itu bukan hanya sekadar menjadi pemanis mulut, tetapi adalah kesedaran daripada dalam, ya Allah, terimalah daripada kami, terimalah daripada-Mu hai sahabat. Dan sebab itu saya Ustaz, saya kira mungkin nak fokus satu je. Sebab mungkin sejauh mana kesan dia ialah sejauh mana Ramadan itu diterima oleh Allah. Ya, sebab itulah Ramadan ke Ramadan kafarah kata Nabi. Maknanya Ramadan itu impact dia sangat besar, tetapi makbul, diterima. Kalau Allah tak terima, tak ada apa-apa. Jadi kerana itu, Masya Allah, fokus kita ialah kepada makbul. Walaupun orang, saya ada, biasa juga kita mendengar orang kata, kita ni sembah Tuhan Rabbani, bukan sembah Ramadhani. Ya, kalimah tersebut bagus. Tetapi mungkin kalau disalah fahami, dia akan jadi, kalau terutama dia cakap pada bulan Ramadan. Sebab kamu ni, katalah contoh, beria-ria lah baca Quran. Nanti 2 Ramadan kamu bukan baca Quran pun. Kamu sembah Ramadan, kamu bukan sembah Tuhan. Apa jadi pada dia agaknya? Dia tak akan baca Quran. Dia akan stop sebab dia kata dia munafik. Sebab dalam bulan Ramadan aku sembah Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan itu memang musim latihan, dan bila latihan dia memang kena banyak main bola, ya. Saya tak tahulah Ustaz Hazamin dia minat tak bola, ya. Jadi payah juga, ya. Main bola itu 90 minit saja, tetapi latihannya tak boleh 90 minit saja, ya. Latihannya mungkin 900 jam untuk main hanya 90 minit. Sebab itu di bulan Ramadan, di bulan latihan, bila latihan memang kena banyak, Di luar, jangan kita rasa sebab Nabi, Imam Syafi'i pun begitu, ya. Adakah Imam Syafi'i menyembah Ramadan? Sebab apa? Di bulan Ramadan khatam 2 kali, di luar Ramadan khatam sekali. Dan Nabi sendiri, Masya Allah, seorang yang pemurah, tetapi lebih pemurah di bulan Ramadan. Nabi kuat ibadah, tetapi lebih. Jadi sebab konsep dia adalah, apa yang kita buat itu adalah latihan, tetapi yang pentingnya adalah diterima oleh Allah. Tu yang paling penting. Maknanya, walaupun lepas tu kita tengok, mat yang rajin tahajud dulu, tengok lepas Ramadan tak pun, jangan pernah rasa aku ni tak apa-apa, tetapi doalah tahajud itu diterima oleh Allah. Quran di Ramadan tu diterima oleh Allah, sebab kita tak tahu bentuk kesan yang macam mana berlaku dalam hati. Ana mungkin Ustaz, Ana nak cerita ni macam dia macam berkona-kona sikit cerita dia. Dia macam dia macam ni. Apa yang kita buat sebenarnya, ya, apa yang kita buat, kita tak tahu kesan dia. Mungkin kalau dalam orang kata orang neurologis, dia kata sesuatu yang kita dengar, kemudian kita masuk, dia tersimpan di kita punya subconscious. Dia kata Ustaz kan istilahnya subconscious. Maknanya separa sedar kita. Baik, sebab tu saya cuba relate, kita buat Ramadan tetapi dengan syarat adalah diterima amal tu. Jadi doa guru saya tadi, Habib, memang sebut itu sebenarnya adalah kunci sebenarnya madza ba'da Ramadan. Maknanya doa itu kalau betul-betul kita menangis seorang-seorang, ya,
kita mohon benar-benar pada Allah, ucapan tahniah yang merujuk kepada memang betul-betul kita harap, dia akan beri kesan, kita tak tahu macam mana kesan dia. Macam ni Ustaz, dia macam ni, Ana dapat, ada seorang dia hubungilah, dia cakap tu sambil menangis. Dia cerita dia masuk satu training dia kena buat di Indonesia, sebab Indonesia ni dia banyak bidang-bidang training yang agak advance, jadi dia pergi sana. Dan sepanjang di sana tu dia dapati banyak, daripada day 1 sampai ke hari ke-10, macam-macam ujian, macam-macam cabaran dia, ya, sehingga dia rasa macam hari ke-5 dia give up dah. Tapi kalau boleh saya nak cerita ni macam kata susah juga nak cerita. Dan dia telefon saya selepas habis program tu, kerana dia kata apa, dia mengucap terima kasih sebab kebetulan dia dengar Usrah Nurani ni. Bukanlah saya cerita je, just cerita sebab bukanlah kata dengan sebab Usrah Nurani itu, bukan, tidak sama sekali. Saya nak cerita perkongsian dia saja. Dia dengar Usrah itu 5 tahun sudah. Dan dia tak pernah fikir bahawa dia ingat apa yang kita bagi tahu. Lepas Usrah macamlah, lepas kita bincang kita lupa. Rupanya sebab kita lupa, sebab ilmu tu kita tak perlukan. Ketika berlaku satu event, dan event tu sebiji macam apa yang diceritakan, seluruh apa yang didengar itu tiba-tiba dia hidup balik. Sebab kebetulan saya cerita kat ujung tu kisah dia macam ni. Dia ada 2 cerita Ustaz. Jadi tapi tak apalah Ustaz ya. Orang kata gawah dia memang macam tu kan. Ngopi. Minum kopi ya. Sebab yang asasnya dah dapat. Saya ni topping-topping kat tepi-tepi je kan. Asas gawah yang sedap tu dah dapat daripada Habib. Jadi dia cerita, sebab dalam Usrah Nurani tu saya cerita macam ni Ustaz. Ada seorang ni, dia nak sangat jadi seorang trainer. Dan dia kursus, cerita tu dia pergi ke Hong Kong untuk dapat satu certified, dan kursus tu dia makan masa agak panjang lah, bulan. Ya. Dan dia aim untuk program tu tahun. Dia menabung tu tahun demi tahun untuk dia menabung untuk dia attend kursus tu, katalah sebulan atau sebulan setengah, ataupun 2 bulan. Lamalah masa dia di sana. Yang cerita ni ialah kawan dia. Jadi malam ni macam berbelit-belit lah. Jadi kawan dia cerita. Yang tadi cerita lain Ustaz. Cerita dia kawan di Jakarta tadi lain. Dia hanya cerita balik apa yang saya cerita ni. Jadi kawan dia cerita, kawan dia ni dia orang seorang brother. Maknanya bila kawan tu kata ada satu, aku nak masuklah program ni di Hong Kong, dia kata bagus, memang dia cita-cita nak jadi seorang trainer seorang ni. Dia banyak duit, dia terus beli tiket dan dia terus online bayar. Yang kawan ni nak pergi tu, dia menabung tu tak tahu bertahun dah. Dan akhirnya dia pergi. Mereka pergi duduk di sana, dan mungkin saya cerita sikit ni, mungkin kawan dia cerita, kawan dia ni dia seorang yang nak jadi trainer, tetapi dia bukan seorang yang fasih Ustaz. Dia cakap tu macam tergagap-gagap, macam bukanlah fluence dia cakap tu macam tu tapi cerita dia besar. Nak ringkas ceritanya, habis program dia. Maknanya 2 bulan atau 9 setengah tu habis dengan jayanya. Dan pada malam akhir Ustaz, menjadi tradisi trainer ni, master trainer yang train dia orang tu, dia akan buat satu dinner, dan kemuncaknya adalah master trainer ni dia akan tuangkan bir, sebab ni bukan Islam Ustaz. Jadi dia kena toast jadi tuang dan kemudian dia macam tu kan. Jadi kawan ni cerita Ustaz, dia duduk sebab dia orang tu circle bulatan tu. Jadi orang mula daripada berhujung sana. Jadi dia dah jadi macam dia mungkin dalam 30 orang saja. Jadi mula daripada nombor 1, katalah dia di nombor 20, 21, 22. Turn dia tu nak sampai kan. Dalam hati dia kata, aku malam ni habislah. Ni bukan kawan yang gagap tu, dia ni. Sebab dia orang kan. Seorang ke seorang. Kat ujung sana ada juga orang Islam daripada Timur Tengah. Terus. Kan? Dia kata macam mana. Dia kata malam ni aku terpaksa korban lah, dia kata. Ini dalam hati dia duk main ni. Duk susah hati. Tetapi akhirnya seorang demi seorang sampai kepada
yang kawan tadi. Pada masa tu yang trainer ni dia nak tuang champagne tu, dan kawan ni dengan cakap gagak dia tutup botol dia, dia tutup gelas dia. Dia kata, "Sir, minta maaf, saya tak boleh buat benda ini." Orang tu pun terkejut. Why? Kenapa? Kan? Sebab saya seorang Islam. Because I'm Muslim. Tapi trainer ni tengok kat ujung tadi, 2-3 orang Islam dah. Dia nak cakap tu pun dia kata, dah cakap tu, okay, mungkin tersinggung masa trainer dia kata apa dia, okay, right, you tak nak, you seorang, I tak luluskan you. Baik, kawan dia kata apa? Dia dengar apa? Sambil dia tutup gelas dia. It's okay. Tidak mengapa saya tidak dapat sijil ini. Asalkan Allah Tuhan saya tak marah pada saya. Tidak mengapa saya habiskan masa selama hampir 2 bulan di sini dan tak dapat apa-apa pulang ke Malaysia. Asalkan Allah Tuhan saya tidak marah saya. Saya ucap terima kasih, dia kata. Kawan ni dia kata, dia yang dah tak tahu nak buat apa, dan spontan masa tu dia punya trainer tu dia kata, I'm just joke. You akan lulus walaupun you tak minum dengan air pada malam. So sampai dia pula, it's okay, dia kata saya macam dia. So dia copy paste saja. Ustaz, saya cerita benda ni dalam Usrah Nurani. 5 tahun lepas tu, dia tak pernah ingat cerita ni. Tiba-tiba dia kena satu ujian masa dia di Jakarta. Bukan ujian macam tadi, sebab di sana yang conduct training tu orang Islam. Tetapi sebiji. Tetapi dia ambil kesimpulan apa dia? Okey, aku mesti utamakan apa yang Allah hendak, bukan apa yang aku hendak. Mengutamakan Allah hendak, dan seorang yang begitu daif, kumpul duit berdikit-dikit, dia masih ada prinsip. Dan sebab itu dalam konteks puasa ni Ustaz, kita buat bacaan Quran kita yang mungkin terangkak-rangkak, tahajud kita yang mungkin dalam keadaan tak sempurna, apa saja amal yang kita buat, tetapi dengan syarat kita menangis, ya Allah terimalah amal kami itu ya Allah. Kami fakir ya Allah, dan kami tak ada Tuhan lain melainkan hanya Engkau yang kami nak sembahkan ya Allah. Yang kami nak alamatkan agar tak tersasar hanya pada Engkau ya Allah. Dan yakinlah bentuk kesan dia kita tak tahu macam mana. Mungkin orang kata tak ada perubahan pun, tetapi walau kecil perubahan, walaupun mungkin dulu kita ni mungkin ketawa berdekah-dekah, sekarang ketawa kurang sikit, cakap banyak tapi sekarang akan cakap kurang sikit. Walaupun 1 milimeter perubahan itu dah berlaku, itu dah cukup besar dah Ustaz untuk perubahan-perubahan yang lain. Jadi doa tu sangat penting sebenarnya, doa agar amalan kita diterima. Yang pentingnya adalah diterima, dan mungkin boleh diperbetulkan konsep istiqamah itu sendiri kan. Maknanya istiqamah ni bukan hanya semata-mata melakukan satu perbuatan yang sama sentiasa, tetapi sentiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan Allah SWT. Maknanya kalau kita maksudkan di situ tentang tarawih contohnya, tarawih pada bulan Ramadan, malam ni jangan tarawih, jangan bagi alasan nak istiqamah. Maknanya esok dia nak tarawih lagi kan, kata dah best pula dapat tarawih tetap malam di rumah, jadi malam ni pun nak tarawih juga di rumah. Jadi itu bukan namanya istiqamah lagi, sebab dia bukan berada di atas jalan syariat. Nak puasa Ustaz? Besok nak puasa, contohnya nak bagi istiqamah, jadi besok pun puasa juga. Haram. Jadi haram pula lagi. Maknanya dia bukan maknanya mesti betul-betul. Jadi itu yang dikatakan takut disalahfahami apa yang gelaran perkataan janganlah menjadi hamba Ramadan itu. Macam yang disebutkan Imam Syafi'i sendiri. Bahkan Nabi SAW sendiri pun pada bulan Ramadan memang lebih daripada kebiasaannya. Jadi bulan Ramadan memang kita dah lebih. Tapi yang lebih pentingnya adalah kesan Ramadan itu pada kita. Ya, Allah Ta'ala terima ataupun tidak segala amalan kita. Kalau Allah Ta'ala terima kita di kalangan as-su'ada, mereka yang berbahagia, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan as-su'ada al-makbulin. Jadi kita ucapkan juga mudah-mudahan yang menaja kita pada malam ni, Intim Coffee kan, juga mudah-mudahan diterima amalan. Tadi Intim Coffee dia bagi kita, bagi pada saya sendiri, bagi pada Habib, bagi pada Ustaz Zul, sebenarnya siang tadi lagi dah bagi
paket kopi tu. Jadi amalan tu dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi, pada bulan Ramadan. Walaupun tak boleh minum waktu siangnya, minum pada malam ni. Jadi mudah-mudahan Allah terima. Maknanya sampai akhir-akhir Ramadan tu pun masih lagi sempat berbuat amalan. Insya-Allah. Okey, jadi penghujung ni kita pun dah jam 11. Silakan Habib. Ya. Ini berarti kena istiqamah, intim kena bagi kopi terus lah ni. Ya Rob, mudah-mudahan. Jadi sponsor terus kan, kita terus dapat kopi insyaAllah. Sebab Ana pun antara peminum kopi tegar. Habib pun selalu minum kopi. Jadi mudah-mudahan. Ana bila tengok je kopi intim tu nak kata bagus ni, senang. Mudah-mudahan lepas ni senang nak beli daripada intim aja. InsyaAllah. Dia ada koko juga Ustaz. Ya, satu lagi intim koko kan, koko masya-Allah. Tapi yang kopi ni dia dalam bentuk sachet, jadi mudah. Tinggal letak je dalam gelas, bancur je terus, senang. Gitu. Okey, jadi di hujung ni dah jam 11 malam dah. Kita bersiaran dari jam 9.30, 9.45 tadi, dah sejam lebih dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sebagai satu amalan kita semua ni. Setiap saat yang kita live sekarang ni di Facebook Ilmuwan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia Islami merupakan saat-saat yang berharga kerana dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal soleh. Habib, mungkin sedikit kata-kata di akhir ni untuk semua yang menonton, dan juga bukan saja yang menonton live, nanti ramai yang share, mungkin ada yang tengok jam 4 pagi nanti, mungkin ada yang tengok esok lepas sembahyang raya mungkin baru buka bersama kita juga. Anda tengok tadi ada Datuk Zainul Rijal pun ada bersama, sedang menonton, Dr. Amran juga sedang menonton, dan banyak asatizah kita juga bersama-sama pada malam ni, semuanya sedang menonton. Yang paling banyak komen pada malam ni saya tengok Syah intim. Jadi Syah pun sedang menonton, dan banyak lagi sahabat-sahabat kita juga. Jadi mungkin Habib nak bagi sedikit kata-kata yang untuk pada malam raya ni, silakan. Apa yang kita dengar sebentar tadi sudah syafi wa kafi, sudah lengkap dan menyeluruh. Harapannya adalah mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang mendengar, memahami dan menghayati serta mengamalkan insyaAllah di masa akan datang. Hanya harapan terakhir, mohon maaf kalau ada salah silap kepada semua, baik yang tengok live pada saat ini atau yang akan tengok kemudian. Bila mana ada salah silap daripada penyampaian selama ini, mungkin terkasar bahasa, tak kena dengan etika, mohon dibukakan selebar-lebarnya pintu maaf. Dan ingin mengambil peluang untuk mengucapkan minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bikhair, taqabbalallahu minna minkum salihal amal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin. Allah. Sebelum kita pergi kepada Ustaz Zul untuk sedikit munajat kita, doa kita pada malam raya ni, ramai yang komen di Facebook, dia kata dah nak habis dah. Ramai pula yang komen kata cepat sangat habis. Tapi yalah, masa kita sebab masing-masing kita juga nak mengejar ibadah masing-masing insya-Allah. Dan yang di Facebook pun ada banyak sahabat-sahabat kita mungkin nak baca Quran, mungkin ada yang nak berdoa dan sebagainya. Cuma mungkin Hazamin, kita nak takbir lagi sekali ke, ataupun Azamin nak bagi ucapan raya ke, dua-dua sekali? Kita takbir Okey, kita takbir lagi sekali insya-Allah. Silakan Azamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu
أكبر الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله أكبر أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terima kasih banyak pada Hazamin kerana mengetuai bacaan takbir kita pada malam ini dengan suaranya Masya Allah, Allah. Dan Al-Fadhil Ustaz Zul, mohon untuk dipimpin doa pada malam Aidilfitri ini. Ustaz Zul tunjuk-tunjuk isyarat tu kita tak buat tak nampak ya. Jadi kita silakan pada Al-Fadhil Ustaz Zul untuk memimpin bacaan doa kita pada malam yang doa mustajab ini. Silakan Ustaz. Okey, Ustaz, ana dengan penuh rendah diri memohon Habib untuk tolong kami semua pimpinkan doa. Itu je doa anak. Doa anak adalah satu doa permintaan supaya Habib tolong pimpinkan kami. InsyaAllah waktu lain boleh, insyaAllah. Malam ni mustajab sangat. Jadi nak ambil supaya Habib doakan, insyaAllah. Ustaz, ana sikap balik Ustaz. Kalau ikut adab Ustaz ya, ikut adab ni. Antara orang muda dengan orang tua kena didahulukan. Kabir. Iya betul, kabir. Saya rasa di sini yang abang tertua ni Ustaz Zul. Iya. Yang tu saya setuju. Yang tertua kita aminkan.
Yang tu saya setuju, tapi kita kalau ada orang lebih alim, kita bagi orang lebih alim. Itu lebih aula. Untuk doa yang Sila. tertua. Ustaz. Untuk doa yang tertua. Mudahkan insya-Allah. Ustaz Zul sebab mungkin hatinya masih muda. Habib, silakan. Ustaz Syed. Kita sebenarnya Ana pun suka kalau Habib boleh doakan, tapi tadi Amin, ya Rab. dalam Betul. keputusan jawatan kuasa memutuskan Ustaz Zul yang berdoa. Jadi Ana tak mau langgar keputusan perbincangan. Ya. Buka yang terakhir Ustaz Zul. Ya, silakan. Kita mengismi insya-Allah. Silakan Ustaz. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah, subhanaka ya Rahman, subhanaka ya Rahim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها إنك أنت خير الوارثين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah pertemuan kami pada malam ini, ya Allah, sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau cucurkan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami berpisah sebentar nanti, ya Allah. Berpisah mereka-mereka yang terjaga dan diampunkan segala salah dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, lihatlah kepada wajah para hamba-Mu yang sedang mendadahkan tangan ini, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak punya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami tidak punya tempat untuk kami mengadu, melainkan hanya Engkaulah tempat kami merayu dan mengadu, ya Allah. Kami tidak punya tempat untuk kami mengemis, untuk menyatakan harapan, melainkan hanya kepada-Mu lah, ya Allah, tempat untuk kami mengemis seluruh harapan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha luas pengampunan-Mu, ya Allah. Seperti pada malam-malam di bulan Ramadan, ya Allah, kami menagih daripada-Mu agar diberikan kami keampunan, ya Allah. Maka malam yang diangkat syiar ini, ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah semua kesilapan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah, dan ampunkanlah segala yang tidak baik yang kami lakukan, ya Allah. Sama ada terhadap-Mu, ya Allah, ataupun sesama makhluk-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, ya Allah. Lihatlah wajah kami pada malam ini, ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memandang wajah kami dengan pandangan kemarahan dan kebencian-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau bertanya kepada kami tentang dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu tentang itu, ya Allah. Tetapi ya Allah, kami merayu kepada-Mu keampunan, ya Allah, kerana Engkau sangat luas keampunan-Mu, ya Allah. Engkau memaafkan walau sebesar mana dosa seorang hamba itu, ya Allah. Dan Engkau memaafkan dosa walau sebanyak mana dosa hamba itu, ya Allah. Dan Engkau berkuasa memadam sebarang kesan daripada dosa-dosa itu, ya Allah. Maka ya Allah, pada doa yang kami pohon sentiasa di bulan Ramadan, agar diampunkan dosa kami, ya Allah. Pada malam ini kami kukuhkan lagi doa itu, ya Allah, agar sepanjang perjalanan hidup kami ini sentiasa memohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kerana sesungguhnya dosa kami lebih banyak daripada permohonan doa untuk keampunan itu, ya Allah.
Allahumma ya Hanan ya Manan, jadikanlah majlis ini ya Allah majlis yang menghidupkan hati-hati yang mati ya Allah. Jadikanlah ia nur dan cahaya, basahkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Berilah ganjaran kepada guru kami ya Allah yang telah memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Jadikanlah setiap yang menganjurkan program ini ya Allah diberikan keberkatan dalam hidup dan kerahmatan ya Allah. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalal wal Ikram. Engkau turunkanlah cahaya kerahmatanmu terhadap rumah-rumah kami ya Allah, dengan takbir-takbir yang kami alunkan ya Allah, dengan bacaan Quran yang kami bacakan ya Allah, dan dengan setiap selawat yang kami bacakan ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah, janganlah jadikan rumah kami adalah kubur-kubur yang sunyi ya Allah. Janganlah engkau jadikan rumah kami adalah kubur-kubur yang sepi ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah doa kami pada malam ini sebagai menyatukan ikatan kasih sayang kami sesama keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami baik dan pasangan kami baik kepada kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Jadikanlah daripada zuriat kami semuanya tunduk dan patuh kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau terimalah amal yang kami lakukan di bulan Ramadan, ya Allah. Kami malu untuk menuturkan kerana terlalu sedikit amal kami, ya Allah. Lebih banyak kelalaian kami daripada amal soleh yang kami lakukan, ya Allah. Maka Allah, Engkau Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, ya Allah. Berilah kami kerahmatan-Mu, ya Allah. Engkau terimalah amalan kami, ya Allah. Engkau terimalah amalan kami, ya Allah. Engkau terimalah amalan kami, ya Allah. Ya Allah, di kesempatan ini, ya Allah, kami tahu bahawa doa kami tidak akan ke mana-mana di sisi-Mu, ya Allah. Melainkan kami menadahkan tangan memohonkan keampunan buat ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahawa doa yang kami panjatkan ini tak mampu pun untuk membalas setitis susu yang mengalir menjadi dan membentuk tubuh kami pada saat ini, ya Allah. Tetapi ya Allah, jadikanlah ini doa seorang anak, ya Allah, kepada manusia yang telah berkorban nyawanya untuk melahirkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami dulu bukan duduk di sebuah rumah, ya Allah. Tetapi kami ini fakir menumpang dalam rahimnya, ya Allah. Dan kami tidak akan mampu, ya Allah, untuk membalas kebaikan itu, ya Allah. Maka pada malam ini, ya Allah, dengarlah doa para anak ini, ya Allah. Agar diberikan keampunan dan diangkatkan kemuliaan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pernah pun memikirkan dan menghitung dan membilang, ya Allah, setiap peluh yang keluar daripada seorang yang kami panggil ayah, ya Allah, yang kami mengadu kepadanya dan dia tidak pernah memulangkan dalam keadaan kerisauan kepada kami dan menunaikan segala hajat kami, walaupun kami tahu banyak yang dia tidak mampu lakukan, ya Allah. Ya Allah, kerana itu, ya Allah, Engkau angkatlah darjat mereka, ya Allah. Apatah lagi, ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami, sama ada kedua mereka atau salah seorang daripada mereka sedang berada nun di alam barzakh, ya Allah. Dan kami tahu bahawa doa-doa kami ini diperlukan bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami di atas kelalaian kami mendoakan mereka, ya Allah. Ampunkanlah kami di atas kelalaian kami mendoakan buat mereka, ya Allah. Dan jadikanlah pada malam ini munajat kami, ya Allah. Kami berbisik kepadamu, ya Allah. Kerana sesungguhnya kami tidak akan pandai bersyukur, berterima kasih kepada makhluk lain. Sehingga kami bersyukur pada manusia yang paling banyak berjasa kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, lepaskanlah seluruh umat ini daripada beban COVID ini, ya Allah. Wabak dan bencana ini, ya Allah. Kerana sesungguhnya sekecil-kecil makhlukmu itu, ya Allah, dan kami semua tak mampu untuk menghadapinya, ya Allah. Melainkan adalah urusan dan perintah daripadamu, ya Allah. Jadikanlah pada malam ini doa, ya Allah, tahassanna bizil izzati wal jabarut wa qasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba. Allahumma asrif anna hadzal waba. Allahumma asrif anna hadzal waba. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar istiqamah, agar diteruskan segala kebaikan yang Engkau telah terima itu, dan Engkau jadikanlah seluruh jalan kehidupan kami di atas jalan-Mu, ya Allah. Dan matikanlah kami, ya Allah, dengan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Kembali kepadamu dan rujuk kepadamu, ya Allah. Dan khatamkanlah kami, ya Allah, dengan khatam yang baik, ya Allah. Sudahkanlah kehidupan kami dengan kesudahan yang baik, ya Allah. Belalah kami di alam barzakh nanti, ya Allah.
Tolonglah kami, berilah cahaya dengan sebab bacaan Quran yang kami baca, yang Engkau terima itu ya Allah. Lapangkan selapang-lapangnya barzakh buat kami ya Allah. Berilah cahaya dan hiburan buat kami sehingga kami akan merasai rahmat-Mu lebih besar di sana ya Allah berbanding apa yang kami pernah rasa di atas muka bumi ya Allah. Tolonglah kami pada saat kami berdiri di padang mahsyar ya Allah. Tolonglah pada saat Engkau panggil nama kami dan kami bersimpuh untuk dihisap amal kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah pada saat melalui talian siratal mustaqim. Ya Allah, rezekikanlah telapak kaki kami ini ya Allah memijak pasir syurga-Mu ya Allah. Tuliskan nama kami dalam daftar ahli syurga ya Allah. Amin. Jangan ada walau seorang daripada kami yang menadah tangan ini dan anak-anak kami ya Allah yang Kau daftarkan nama mereka dalam daftar neraka Jahannam ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu untuk menanggung kemurkaan-Mu ya Allah, dan kami tidak mampu untuk memikul siksaan neraka Jahannam yang sangat dahsyat itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua dan makbulkan semua doa-doa yang telah kita lafazkan tadi. Di akhir ni saya mewakili Islami Ikatan Ahli Sunnah, Asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menonton dan semua umat Islam. Tak kira di mana berada, kita ucapkan selamat Hari Raya dan maaf atas segala kesilapan, salah dan silap. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amalan kita. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang berada di belakang tabir. Kita ada sahabat-sahabat yang di balik tabir pada malam ini. Ada beberapa tim yang ada di belakang kita. Ada Wan Muhammad Haris, ada Nick Nusuki, ada Ustaz Mafiz Samuri yang bersama dengan kita sebenarnya, tapi di belakang tabir yang melancarkan kuliah kita ataupun forum kita sejak daripada awal. Gawah Habib yang nombor 1, mereka inilah yang bersama-sama kita, alhamdulillah. Dan juga tim Dar Media yang bersama-sama melancarkan kita punya program-program. Masya Allah, tim Dar Media, ada beberapa orang juga mungkin bersama dengan tim Dar Media. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan. Sebab mereka ni tidak berada di hadapan, jadi ramai yang tak nampak muka wajah-wajah mereka. Tapi mereka ni lah sebenarnya tulang belakang kepada rancangan-rancangan live kita selama ini. Jadi mudah-mudahan mereka juga semua dikira sebagai amal soleh. Ke tim yang di belakang tabir nak muncul malam ni. Sebab malam ni dia orang pakai apa cantik, ada yang pakai serban, ada yang pakai songkok tinggi dan sebagainya. Jadi kalau ada yang nak muncul sekali sama-sama malam ni pun boleh, silakan. Malam raya kan, malam raya ni dia special sikit. Dia walaupun keluar sikit dari normal, tapi boleh ke nak tanya dulu pada tim penerbitan kalau boleh Ana pun nak tengok juga Ustaz, siapa yang memutuskan tadi keputusan tu. Ya. Silakan yang di balik tabir tu boleh muncul insya-Allah. Ada dia kata boleh. So penerbit kata boleh. Jadi kita munculkan mereka dulu sebelum kita tutup majlis. Silakan. Tu. Itu tapi tak muncul di ni lagi muncul di Facebook. Tu ada Nick ada dah, Haris pun ada dah. Okey, Mafiz pun ada dah. Syazul Mafiz yang pakai songkok hitam. Mafiz kiranya adalah panglima kita. Kemudiannya kita ada Nick Nusuki berserban putih. Kita juga ada Wan Haris berserban hijau pada malam ni. Jadi mereka semua ni adalah tulang belakang kita semua insya-Allah. Jadi kita juga ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Hazamin dan juga Intim Coffee yang menaja kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati. Mereka buat tindakan cepat je nak sponsor ni sebenarnya pagi tadi baru bagi tahu, terus laju je, masya-Allah. So kita insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala makbulkan semua amalan-amalan mereka dan kita semua. Dan tak lupa terima kasih tentu sekali yang tak terhingga kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Hamid dan juga Ustaz Zuramli Muhammad Razali atas pengisian-pengisian yang mendidik jiwa kita semua, menghidupkan hati-hati kita semua. Mudah-mudahan raya kita kali ini adalah raya yang lebih bermakna,
memang berbeza raya kali ini, tetapi biarlah berbeza yang baik untuk kita semua. Hati-hati kita ini lebih hidup, dan Allah Ta'ala terima kita semua yang disebutkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair wa ilallahi aqrab. Dan mudah-mudahan kita semua diterima, dan dah nampak dah semua tu kan, kru dah nampak semua, Alhamdulillah. Jadi ramai yang tulis kat Facebook tu, dia kata tu, ada kata minta berucap pula, tak apa, dia orang ni penerbit yang belakang tabir ni, dia orang tak suka berucap, dia orang suka buat kerja je. Jadi kita ucapkan sama-sama insyaAllah selamat Hari Raya daripada Islami, dan juga daripada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam siri-siri berikutnya Qahwah bis Habib, dan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini belum lagi. Muhammad, kenapa abang bising? Kan dah kena marah. Tak dengar? Suara dah mute dah di itu, di Facebook dah. Di Facebook tutup tu dengan apa, doa, apa lagu qasidah tak tadi. حققوا الفوز الثمين والدعاء